Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Mahmud Samman Al-Farlisi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Ataria qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan sami'an wa basiran wa mutakalliman. Sambung perbahasan berkenaan dengan sifat ma'nawiyah yang merupakan sifat terakhir daripada segala sifat yang dipelajari secara tafsil satu persatu. Kita dah bahas berkenaan dengan sifat nafsiyah, dah bahas berkenaan dengan sifat salbiyah, dah bahas berkenaan dengan sifat ma'ani. Sekarang ni bahas pula berkenaan dengan sifat ma'nawiyah. Maka dia kata erti kata musannif itu, kemudian 7 sifat yang dinamai akan 7 sifat itu sifat ma'nawiyah. Dinamakan sebagai ma'nawiyah, sifat terakhir. Pembahagian sifat terakhir daripada segala sifat 20 ialah sifat ma'nawiyah. Kemudian 7 sifat yang dinamakan dia sebagai sifat ma'nawiyah. Apa dia sifat ma'nawiyah? Dan iaitu sifat ma'nawiyah ialah melazimkan bagi 7 yang pertama. Yakni melazimi 7 yang pertama. Apa yang pertama? Iaitu ma'ani. Yang kedua itu ma'nawiyah lah. Makna bila kata melazimi, makna tak bercerai tanggal, mesti ada sabit ma'nawiyah kalau ada ma'ani. Sebab itu kita kena faham elok apa itu ma'ani dan ma'nawiyah. Sebab tu kalau kita faham zahir kata ma'ani itu mendengar, melihat, bercakap-cakap, berkata-kata, hidup, kuasa, mengetahui. Jadi bila bagi ma'nawiyah ni dia sangkut dah ma'nawiyah ni pun dia kata keadaan Allah yang mengetahui, keadaan Allah yang hidup, keadaan Allah yang mendengar, keadaan Allah yang melihat. Soalannya apa beza antara ma'ani dan ma'nawiyah kalau diterjemah begitu dan faham zahir begitu?
Jawabnya tak akan faham selama-lamanya. Nampak macam faham tapi tak faham. Ya Konami, Konamari, dia tak akan faham. Kemudian itu satu. Kemudian kalau kita kata ma'ani itu mendengar, melihat dan sebagainya, dan kita faham zahir kalam ulama begitu, maka macam mana kita nak kata Mu'tazilah itu tidak kafir pada menolakkan sifat ma'ani? Kan kita kata sifat ma'ani yang Mu'tazilah tolak itu hukum dia fasik, tak kafir. Sedangkan kita faham kata ma'ani itu kalau terjemah mengetahui, orang yang menafikan mengetahui kafir. Orang yang menafikan kuasa Allah kafir. Orang yang menafikan berkehendaknya Allah kafir. Orang yang menafikan mendengar dan hidup Allah kafir. Kafir. Dah kita terjemah ma'ani begitu. Sedangkan Mu'tazilah dia tidak menafikan mengetahui Allah, tak menafikan kuasa Allah, tak menafikan berkata-kata Allah, tak menafikan melihat dan mendengar Allah. Dia hanya menafikan ma'ani. Jadi di situ ada masalah. Lagi pula bila kita sebut maknawiyah yang diingkari itulah yang kafir, apa maksud dia? Ini maknawiyah yang mujma' alaih. Yang ini mujma' alaih bainal ahli sunnati wal jama'ati wal mu'tazilah wa ghairihima. Yang ijma' ulama yang kata mesti semua. Bukan ijma' ulama, ijma' semua firqah. Qadariyah ke Jabariyah ke Najariyah ke Mu'tazilah ke apa benda tu semua tu, dia kata Allah mengetahui, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala melihat. Dah apa beza dengan apa nama tu? Kalau kata tu mujma' alaih termasuk Mu'tazilah i'tikad begitu, macam mana Mu'tazilah kita kata dia itu tidak dia itu menafikan ma'ani, tiba-tiba maknawiyah sabit. Kok mana? Sedangkan maknawiyah dan ma'ani lazim malzum. Sedangkan ma'ani dan ma'nawiyah itu lazim malzum dari sudut apa? Dari sudut kalau sabit sifat kudrat, dah kudrat tu mesti ada di zat. Kudrat di zat itu ma'nawiyah. Sama ada kita melalui atas jalan amru i'tibari ataupun hal. Kalau hal makna dia suatu keadaan sifat berkuasa di zat, itu hal ma'nawiyah. Ataupun nak pergi pada amru i'tibari, iaitu ada apa nama tu, iaitu faham kata kudrat tu di zat, itu pun ma'nawiyah. Dari sudut amru i'tibari, dia tidak sabitkan keadaan itu, dia tidak sabitkan satu sifat lain yang rabitah, yang menengahi antara ma'ani yang menjadi penambah daripada ma'ani kepada zat. Yang mana yang dia sekarang sebut menambat. Sifat maknawi ini menambat ma'ani ke zat. Ataupun Misbah Munir lagi lah teruk, dia kata apa? Melekat ia, yang melekatkan ma'ani dengan zat. Tu nak bagi faham je, bukan hakikat begitu. Nak bagi faham rabitah, kata maknawiyah itu satu sifat lain tu, bagi orang yang mengatakan hal. Jadi lagu mana? Macam mana kita kata Mu'tazilah itu menyabitkan maknawiyah sedangkan dia menafikan ma'ani? Sedangkan ma'ani itu kalau sabit baru ada maknawiyah, lazim malzum. Makna dia itu maknawiyah lain, maknawiyah yang mujma'un alaih, bukan yang mukhtalafun fihi. Adapun maknawiyah yang mukhtalafun fihi, itu dibahaskan oleh ulama ahli sunnah saja, sebab mereka sabit ma'ani. Bila sabit ma'ani ada dak maknawiyah, itu dibahas. Ada dak maknawiyah dengan makna ada dak sifat tambahan yang lain daripada ma'ani dan zat. Ada dak? Ada. Bagi orang yang kata ada hal, iaitu keadaan itu. Keadaan itulah yang rabit, yang mempertambatkan antara ma'ani dan zat. Gitu. Ada kata, tak ada. Mana ada penambat tu? Yang hampa kata kaunuhu qadiran itu, nak kata kudrat tu di zat, itulah maknawiyah. Itu perbahasan tu berlaku kerana apa? Kerana mereka menyabitkan ma'ani. Mu'tazilah yang tak menyabitkan ma'ani, mana keluar maknawiyah begitu? Hal maknawiyah begitu dah. Mereka menafikan ma'ani, automatik menafikan perbahasan hal maknawiyah. Macam mana nak bahas hal maknawiyah sedangkan ma'ani mereka sangkut, mereka tolak. Maknanya maknawiyah itu maknawiyah yang lain, iaitu mujma'un alaih. Tu ke? Nak faham elok. Ni kalau tak mengaji kitab Melayu gini, tak faham tu. Mengaji kitab Arab tu dia faham tapi buat faham. Dia tak faham tahqiq,
Ni macam sifat wahdaniyah fi sifat kan muttasi, iaitu dengan mana sifat Allah Taala satu sekara, satu seko-seko. Kuasa, kalau kita kata kuasa Allah satu, bahaya. Kuasa Allah bukan satu, kuasa Allah banyak. Kalau kita bahas zuhir lah, kita nak kata ma'ani tu sifat kudrat satu. Lepas tu kita pun tak mau terjemah apa, dua anti sangat dengan apa tu. Biar kita kata kuasa Allah satu. Pelotang. Kuasa Allah bukan satu, kuasa Allah banyak. Mendengar Allah satu, mendengar Allah banyak, bukan satu. Melihat Allah satu, melihat bukan satu, melihat banyak. Sebab tu terjemah melihat, berkuasa, mendengar, dengan ni dia panggil terjemahan dari sudut ta'aluk. Dia berkaitan dengan ta'aluk. Bila berkaitan dengan ta'aluk, tak kisah banyak. Yang naknya satu sifat, ta'aluk banyak, tak ada masalah. Itu kata. Lagi juga macam mana. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu sifat maknawiyah itu melazimkan bagi tujuh yang pertama, yakni sifat ma'ani yang pertama. Dan iaitu mana pula tu? Jaga-jaga, iaitu banyak. Iaitu ni pula, iaitu ni tujuh sifat yang dinamakan maknawiyah ni. Iaitu tujuh sifat yang dinamakan maknawiyah itu, dia panggil kaunuhu ta'ala qadiran. Nombor satu tu dia nak katanya pertama lah. Pertamanya kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Keadaan Allah ya Ta'ala yang kuasa itu mujma'un alaih. Itu semua orang sabit. Tapi yang nak dibahas dalam maknawiyah yang sebenarnya ialah keadaan sifat berkuasa di zat. Itu yang nak dibahas dalam maknawiyah. Keadaan sifat berkuasa di zat. Sebab tu ulama kita terjemah dua. Keadaan Allah yang berperkuasa, satu. Atau keadaan Allah yang bersifat berkuasa, dua. Dua cara terjemah. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa atau keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Sebab kita nak menunjukkan maknawiyah itu, iaitu sabitnya ma'ani di zat. Sama ada sabit di ma'ani di zat itu berdasarkan satu wasitah lain yang namanya hal, ataupun tidak yang namakan amrun i'tibari. Kita tidak sabit ke apa-apa. Faham sahaja kata kudrat di zat, itulah maknawiyah yang apa nak kata tu. Tu yang kami tak sabit maknawiyah. Kau nak faham lah dah. Bila sabit kudrat mesti ada di zat. Sabit kudrat yang ada di zat itulah maknawiyah yang kami kata tu, tapi tidak ada hal. Al-halu muhal. Bukan nak cerita kuasa Allah. Kuasa Allah itu mujma' alaih. Benda mujma' ni dia tak bahas. Yang kita duk bahas tajuk akidah ni bukan mujma' alaih belakang ni. Benda khilaf antara firqah ahli sunnah dan lain. Antara sesama ahli sunnah. Itu baru perbahasan ilmiah. Kalau mujma' alaih nak bahas apa? Tak elok bahas lah. Macam peko, kita bukan bahas hukum semayang tu apa. Kita duk bahas tentang macam mana nak semayang. Lepas tu semayang di waktu yang diharamkan lagu mana. Bukannya kita kata hukum semayang fardu tu, hukum dia apa, tak ada duk bahas. Hanya sebut sekali je lah, hukumnya wajib, ijma' ulama. Habis gitu. Kita bukan duk bahas tu dah, tak. Kita bahas benda lain pula. Kita bahas lagu mana nak bayang, macam mana kita nak sahkan sembahyang kita secara sendiri. Kalau Jumaat pula, macam mana syarat sah Jumaat dia, kena tambah pula rukun-rukun dia, gunggang. Tu baru bahas. Sebab tu semua khilaf belaka. Ada khilaf belaka dan perbahasan yang bukan mujma' alaih. Kalau mujma' alaih sampai engkau kafir. Jadi sembahyang Jumaat kalau engkau pun habis-habis tahap-tahib pun fasik. Tu pun kalau atas pandangan yang kata bukan fardu lah. Tu. Kalau kata kalau atas pandangan yang kata fardu ain, lepas tu dia kata sembahyang wajib tu tak fardu, tu bahaya lah juga. Cuma tu khilaf ulama. Kaunuhu ta'ala muridan, iaitu keadaan yang berkehendak. Keadaan Allah yang berkehendak, yakni yang bersifat dengan sifat perkehendak, atau keadaan Allah yang berperkehendak. Tu. Adapun keadaan Allah yang berkehendak, itu mujma'un alaih. Mu'tazilah sabit, Ahlussunnah sabit. Ahlussunnah sama ada yang buat amru i'tibari,
ataupun puak hal, sabitlah keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Berkehendak Allah Ta'ala itu sabit belaka. Cuma keadaan-keadaan tu, itu satu sifat yang lain, namanya hal. Itu yang puak Amrul I'tibari tak setuju. Kerana al-halu muhalun, hal tu mustahil, tidak ada. Faham kata kudrat di zat, itulah yang nampak nak kata maknawiyah tu. Jadi kami tak sabitlah maknawiyah, tidak bilangkan sebagai sifat yang wajib belajar secara tafsir. Kerana faham dah. Adapun yang puak hal ni, maknanya kita wajib belajar secara tafsir. Lepas tu tambah 7 lagi. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan yang ketiganya kaunuhu ta'ala aliman, keadaan Allah yang mengetahui, yakni yang bersifat dengan sifat pengetahuan, atau keadaan Allah yang berpengetahuan. Adapun keadaan Allah yang mengetahui, itu mujma'un alaih, ijma' ulama' dah. Kiyahlah sampai ke 7 tu. Dan yang keempat, kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah yang hidup, yakni yang berperhidup atau yang bersifat dengan sifat berhidup. Dan yang kelima, kaunuhu ta'ala sami'an, keadaan Allah yang mendengar, yakni bersifat dengan sifat pendengar ataupun yang berpendengar. Dan yang keenam, kaunuhu ta'ala basiran, keadaan Allah yang melihat ataupun yang bersifat dengan sifat pelihat ataupun yang berpelihat. Dan yang ketujuh, kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata, yakni yang bersifat dengan perkata atau berperkata. Itu kan. Kan sabit berkata-kata Allah, kata-kata Allah mujma'un alaih. Kata-kata Allah mujma'un alaih, berkehendak Allah mujma'un alaih. Semua tu mujma' belaka. Yang naknya perbahasan khilaf. Kaun tu ada ni, keadaan tu. Tu Kemudian qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, al-kaunu qadiran. Bila dia ibarat dengan al-kaunu qadiran, sama je lah. Alif lam tu ganti pada mudhafu ilaih yang mahdhuf. Asalnya kaunuhu qadiran, dihazahkan mudhafu ilaih jadi alif lam, boleh. Al-kaunu qadiran itu sifatun subutiyatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala lazimatun lil qudrah. Tengok, dia satu sifat. Makna bukan banyak lah. Lagi pula subutiyah. Tak payahlah dia terjemah Melayu dah. Arti syarih, kata syarih tu, bermula kaunuhu qadiran, iaitu kaunuhu qadiran, satu sifat. Makna bukan banyak. Yang subutiyun, yang subuti. Ni yang kita nak bahas subuti dulu tu. Boleh buka muka surat 7 atas kali. Muka surat 7 atas kali tu, yang dulu dia buat takrif tentang apa? Tentang sifat wujud. Dia kata apa? Muka surat 7 atas sekali tu, iaitu kata kita, dia kata maka keluar dengan kata kita subut itu oleh sifat salbiyah. Kok mana kalau kita faham? Kok mana sifat salbiyah subut? Kok mana bila kata subut itu keluar sifat salbiyah? Sifat salbiyah bukan subut juga. Jadi dia ada 3. Pertamanya 3 lawan. Pertamanya wujud lawan adam. Wujud lawan adam, ataupun kita kata maujud lawan ma'dum. Maujud benda yang tiada, benda yang ada. Ma'dum benda yang tiada. Wujud ada, adam tiada. Okey. Hak tu lawan pertama. Wujud adam. Contoh apa? Contoh kita kata diri kita ni. Diri kita sekarang ni wujud. Maka diri kita yang bersifat wujud dia panggil maujud. Lepas tu kita pun mati, tak ada ataupun hancur. Wal'iyadzubillah. Hancur, dia panggil apa? Dia panggil adam lah. Sebab kita ni ulangnya ada. Lepas tu hilang. Tubuh kita ni hilang, dia panggil tiada. Bila tubuh kita ni ada, dia panggil ada. Itu berlawanan yang pertama. Berlawanan yang kedua ialah subutiyun wa wujudiyun. Subuti dan wujudi. Wujudi ni apa? Wujudi ni hak bangsa jenis wujud. Jenis ada. Subuti hak bangsa jenis sungguh.
Jadi bila kita adukan dengan sifat ma'ani, wujudi ni kena pada ma'ani saja. Sebab dia passion ada. Selain daripada ma'ani, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, itu subuti kerana dia sungguh. Itu berlawanan yang kedua. Jadi atas lawan wujudi dengan subuti, salbiyah masuk subuti. Tapi atas lawan yang ketiga, iaitu subuti lawannya salbi. Subuti lawannya salbi, maka salbi itu masuk sifat salbiyah. Selain daripada sifat salbiyah, masuk subuti. Selain daripada sifat salbiyah, masuk subuti. Salbi hanya salbiyah sahaja. Jadi di sini dia kata, apabila kita kata dengan subut, dia takrifkan sifat wujud, iaitu apa? Sifatun subutiyatun. Bila kata subut, keluarlah salbiyah, dia kata. Kerana apa? Kerana atas dasar lawan salbi, lawannya subuti. Salbi lawannya subuti. Maka dia kata keluarlah salbiyah. Atas dasar salbi lawan subuti. Tapi kalau atas dasar wujudi lawan subuti, salbiyah pun masuk subuti. Jadi kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata kaunuhu ta'ala qadiran, iaitu satu sifat yang subuti, yang bangsa sungguh. Makna terkeluarlah apa? Terkeluarlah hak tak bangsa sungguhnya. Seperti salbiyah yang qadim. Subuti ni boleh belaka lah. Jadi kita nak buat muqabil bagi subuti lawan adami dengan makna lawan bagi sifat salbiyah, maka terkeluarlah salbiyah. Ataupun subuti lawan wujudi, maka terkeluarlah benda wujudi, iaitu ma'ani. Qadimatun, lagi pula qadim. Qadim lah, dah ada sifat kudrat tu pun qadim, maka hal tu pun qadim lah. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada. Yang ada ni makna bukan ada tu maksudnya sampai apa nama tu mawjud fil kharij, bukan. Hal ni bukan mawjud fil kharij, thubutun fil kharij dia panggil. Thubutun mana? Thubutun fil kharij. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Sebab tu dia beza dengan ta'rif sifat ma'ani. Dia kata sifat ma'ani sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Kalau itu ma'ani, dia panggil wujudiyatun. Tapi ni sifatun thubutiyatun, tapi qaimatun. Sebab tu dalam Syarqawi sebut sifat ma'nawiyah ini pun min maqduratil qudrah. Min maqduratil qudrah ataupun min maqduratillah, daripada sebahagian daripada kekuasaan Allah Ta'ala juga, sebab dia thubut fil kharij. Adapun amru i'tibari Allah Ta'ala laisat min maqduratillah. Al-umuru li'tibariyah laisat min maqduratillah. Amru i'tibari bukannya di bawah ta'aluk kuasa Tuhan, sebab dia itu sungguh, maka dia tidak ada. Tapi yang hal ni dia thubutun fil kharij. Lagi pula dia itu biasanya selalu dengan lazim dengan suatu sifat yang ada yang lain, iaitu namanya ma'ani contohnya. Maka mutalabbisan bil qudrah, itu hal tu keadaan sifat berkuasa tu ada di zat, tu pun Allah buat. Kudrat pun Allah buat. Ni sebab kita lah kaunuhu qadiran pun buat juga. Sebab tu dia panggil qaimatu billahi ta'ala, tapi bukan sampai tahap mawjud fil kharij, dia thubut fil kharij. Beza dengan amru i'tibari, kita kata itu thubut fi dhihni, sabit pada zihin, laisa fil kharij, bukan di luar akal kita, bukan di reality. Lagi pula berdiri ia sifat maknawiyah itu dengan zat, iaitu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melazimi ia sifat maknawiyah tadi, kaunuhu qadiran, bagi kudrat. Jadi kudrat itu malzum, kaunuhu qadiran lazim. Kudrat itu malzum, kaunuhu qadiran lazim. Tu lazim ada kudrat, lazim ada kudrat. Bila ada kudrat, maka adalah kaunuhu qadiran. Sebab bila sabit kudrat tu, kudrat duduk mana? Kudrat tu duduk di zat. Lepas tu sabit dah hal, atas para kata ada hal, sabit lah. Tapi Mu'tazilah yang kata menafikan kudrat daripada awal, memang tak akan sabit maknawiyah tu. Hal maknawiyah buat apa nak bincang ma'ani, dia tolak dah. Dah kata maknawiyah dia sabit tu, itu maknawiyah lain. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu
wal kaunu muridan sifatun subutiyatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala lazimatun lil iradati. Ini contoh kedua lagi. Saya Idris Rukiah ya. Sama ya. Artinya arti al-kaunu muridan ialah dan kaunu muridan itu iaitu 7 sifat yang subuti, sabit, yang qadim lagi pula berdiri, yakni ada, yakni sabit lah, bukan berdiri itu ada. Sabit fil kharij, ia sifat maknawi itu dengan zat, yakni pada zat Allah Ta'ala, yang melazimi ia sifat kaunuhu muridan bagi iradah, yakni bagi sifat kehendak. Doktor. Bagi sifat apa? Bagi sifat kehendak. Dia lazim. Iradah itu malzum. Demikianlah dikatakan pada takrif segala yang tinggal lagi daripada sifat maknawiyah itu. Sama. Sampai kaunuhu mutakalliman. Sin. Apa sin? Soal. Apa sebab dinamakan ini sifat maknawiyah? Jim jawab. Sebab dinamakan maknawiyah itu sifat maknawiyah kerana bersifat dengan dia dengan maknawiyah itu lazim. Yang bersifat dengan dia dengan maknawiyah itu lazim. Maknawiyah itu dia panggil lazim. Bagi bersifat dengan lazim bagi bersifat dengan 7 yang pertama, iaitu ma'ani dahulu itu. Dia panggil lazim daripada sifat yang 7 dulu tu. Maka bahawasa sifat zat kabeh. Jadi dia kata sebab apa dinamakan maknawiyah, kerana dia itu lazim daripada 7 sifat yang dahulu. Jadi ini dia panggil soalan, kenapa dia panggil maknawiyah. Begitu juga kenapa kita ni panggil ma'ani maknawiyah. Tak ada salbiyah, tak ada nafsiyah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada mu'allalatan bi'illatin. Kalau hak ni mu'allalatan bi'illatin, lazim malzum, talazum. Sifat nafsiyah nak talazum ngapa? Nak mu'allalatan bi'illatin ngapa? Tak ada. Salbiyah pun tak ada. Ini yang membezakan antara ma'nawiyah yang lahir daripada ma'ani dan juga nafsiyah dengan salbiyah. Yang mana nafsiyah dengan salbiyah ni tidak ada nafsiyah, salbiyah, kerana dia tidak ada mu'allalatan bi'illatin. Tidak ada lazim malzum dengan benda lain. Itu sebab dia. Begitu juga kalau salbiyah, dah apa beza salbiyah dengan sifat lain? Sebab salbiyah itu nafyu ma la yaliku bihi. Kalau kita terjemah menafikan sifat yang tak layak bagi Allah, soalan, sifat ma'ni dia bukan menafikan juga ke sifat yang tak layak bagi Allah? Nafsiyah tu bukan sifat yang menafikan juga ke benda yang tak layak di Allah? Sifat ma'nawiyah tu bukan menafikan juga ke perkara yang tak layak bagi Allah? Dah apa beza? Itu salbiyah itu nafyu dalam hasyiah panggil intifa, bukannya nafyu hakiki, tapi intifa mana ternafi. Itu membezakan antara sifat lain, kerana dia dalalah mutabaqah, menunjuk terus tepat. Bila sebut qidam tak baru, bila sebut baqa tidak binasa, bila sebut mukhalafah tak sama makhluk, bila sebut wahdaniyah tak berbilang. Beza dengan ma'ani dia bahas dulu, sebab dia sifatun qadimatun qaimatun bidatihi, lagi pula wujudiyah. Jadi dia bahas baru dia kata faham kata kudrat ini begini, maka Allah tidak lemah. Itu dia panggil dalalah iltizamiyah, bukannya dalalah mutabaqiyah. Dia tak ada apa itu kudrat itu tak lemah, dia tak kena secara direct, sebab kudrat itu dia ada. Maka dia bahas dulu gunggang, barulah dia kata kudrat ini, bila faham kata ini, maka Allah tidak lemah. Dia bukan direct kata mutawaqah, kata kudrat itu tak lemah dak. Kudrat itu dia bahas dulu, kemudian baru faham. Bila faham ta'aluk dan sebagainya, baru kita kata Allah tak lemah secara dalalah iltizamiyah. Macam kita kata kereta wira tu, kita faham kereta wira, bukannya kereta wira itu ialah bukan kereta wajah, bukan. Sebab kereta wira itu benda yang ada, maka kita bahas kereta wira ni satu kereta yang dia punya roda dia ada 4 daripada Michelin. Lepas tu dia punya white side mirror dia sekian-sekian cermin daripada produk sekian-sekian, warna pula biru sekian-sekian. Habis tahulah kata wira itu bukan wajah, bukan kancil, bukan itu, bukan ini. Dia bukannya direct kata wajah itu ialah bukan wira, bukan.
Memang bukan wira, tapi dalalah iltizamiyah lah, sebab benda tu kawan tu ada, dia bahas benda tu, baru kita faham kata dia tu bukan wajah, wira tu bukan wajah, wira tu bukan kancil, wira tu bukan apa benda. Tu. Kemudian kata Usadih rahimahullah ta'ala, maka bahawasa sifat bersifat zat dengan kaunuhu aliman mathalan, ay mathaltu mathalan maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf taqdiruhu mathaltu mathalan au umathilu mathalan. Tiada sah ia sifat maknawiyah melainkan apabila, ataupun tiada sah ia kaunuhu aliman melainkan yakni sah apabila berdiri, yakni ada dengan dia, dengan zat, yakni pada zat oleh ilmu. Itu kata. Macam mana kita kata Mu'tazilah itu menyabitkan maknawiyah, sedangkan dia sudah menafikan ma'ani. Dia sudah menafikan apa? Menafikan ma'ani. Dia kata Allah Ta'ala mengetahui dengan zat, makna tidak ada sifat namanya sifat ilmu. Maka macam mana nak ada sifat kaunuhu aliman tu? Jadi yang dikata maknawiyah, kata mengetahui itu ialah apa? Mujma' alaih. Kita dengan Ahlussunnah, dengan Al-Mu'tazilah sama dari sudut sabitnya mengetahui, tapi beza dari sudut mengetahui dengan apa? Mengetahui dengan sifat ilmu. Mu'tazilah mengetahui dengan sifat zat. Itu khilaf situ. Bukan khilaf kub maknawiyah. Khilaf kub maknawiyah sesama Ahlussunnah. Ahlussunnah kata, dia itu mengetahui. Mengetahui, bila kata mengetahui, ada sifat ilmu, ada sifat ilmu. Ada tak sifat maknawiyah yang dengan makna hal maknawiyah? Ada kata tak ada. Seorang lagi kata ada, namanya hal. Itulah yang irtibat, yang menambat dan melekatkan antara ma'ani dan zat. Melainkan apabila berdiri, kerana barang yang telah engkau ketahui bahawasanya sya'an segala sifat ma'ani malzumah, yang dilazimi. Sifat ma'ani itu malzum, dan segala sifat maknawiyah itu lazimatun, lazim. Makna ma'ani itu malzum, ma'ani itu malzum, maknawiyah itu lazim. Dan kerana inilah dibangsakan ini sifat kepada yang demikian itu. Dan kerana inilah, kerana apa? Kerana kata sifat maknawi, ma'ani itu malzum, kerana kata sifat maknawi itu lazim. Kerana inilah rujuk situ, dibangsakan ini sifat, iaitu maknawiyah, kepada yang demikian itu, demikian ma'ani. Jaga tu. Ini demikian. Dinisbahkan maknawiyah pada ma'ani kerana ada kaitan. Lazim malzum. Tidak percaya tangga. Tu. Maka dikata orang sifat maknawiyah. Orang sini ulama lah. Habis itu, habis maknawiyah. I'lam, ketahui olehmu bahawasa ta'alluq itu hanya ia ta'alluq bagi segala sifat ma'ani jua yang lain daripada hayat. Hayat tu eja ta marbutah, bukan ta mabsutah. Hayat tu bukan banyak, hayat tu satu ya. Semua sifat ma'ani itu ada ta'alluq. Moleknya ta'alluqnya eja tanpa ada waw lah, sebab dia bahasa Arab. Melainkan Musoneh nak eja kuk jawi kita ni. Tapi benda yang boleh kekal pada bahasa Arab, terkekal bahasa Arab. Ta'alluq. Ta'allaqa yata'allaqu ta'alluqan. Kemudian kata Musoneh, tak ada sifat hayat, tak ada. Sebab tu kita beza terjemahan antara sifat ma'ani, thamaratus sifah dan ta'alluq. Allah Ta'ala bersifat berkuasa, tu sifat. Dengan sifat berkuasa, Allah kuasa, tu thamaratus sifah, itu kesan sifat. Dah Allah kuasa apa? Allah berkuasa buat makhluk, itu ta'alluq. Allah Ta'ala bersifat berkehendak, itu ma'ani. Bila hasilnya samaratus sifah, kehendak. Allah kehendak apa? Allah berkehendak adanya makhluk. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pengetahuan, dengan sifat pengetahuan Allah tahu, tu samaratus sifah. Allah tahu apa? Allah mengetahui perkara yang ada. Itu ta'alluq. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat penghidup, samaratus sifah. Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala menghidupkan, tak ada. Menghidupkan ta'alluq, mana ada? Menghidupkan tu kerja kudrat. Sebab tu tak ada ta'alluq. Allah Ta'ala bersifat pendengaran, dengan sifat pendengaran Allah boleh dengar. Allah dengar apa? Allah mendengar perkara yang ada. Allah Ta'ala bersifat penglihatan, dengan sifat pelihat, itu Allah lihat, itu samaratus sifah. Allah lihat apa? Allah melihat makhluk, itu ta'alluq.
Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkata. Dengan sifat perkata Allah boleh kata. Kata apa? Allah berkata-kata. Ha, tu ta'aluk. Kata itu samaratus sifah. Ha, tu. Tu. Jadi semua sifat ma'ani ada samaratus sifah, tapi tak semua sifat ma'ani ada ta'alluq, kerana ta'alluq itu ada semua melainkan hayat, sedangkan samaratus sifah semua sifat hayat, semua sifat ma'ani ada belaka. Tiada ada ta'alluq bagi sifat nafsiyah. Tak ada. Tak ada ta'alluq bagi sifat nafsiyah, sebab tu tak ada nafsiyah. Salbi-salbiah begitu juga, dan tiada bagi, yakni tiada ta'alluq itu bagi segala sifat salbiah, dan tiada, yakni tiada ta'alluq itu bagi segala sifat ma'nawiyah. Tak ada. Sebab tu tidak ada salbi-salbiah, ma'ani apa nafsiyah tak ada. Yang ada ma'ani ma'nawiyah. Lepas tu ma'nawiyah ada pula lagi tak ada. Ma'nawiyah tu dia sudah lazim dengan ma'ani. Tu habis. Masuklah, habislah sifat ma'nawiyah, habis. Lepas tu masuk sifat mustahil. Sifat mustahil kita tak masuk lagi, kita terajin. Jadi situ je lah dulu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.